Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Izham bin Muhammad Hamzah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan kedua iaitu penulisan kertas konsep. Penulisan kertas konsep ini merujuk kepada dua artikel utama. Artikel 1 yang ditulis oleh Pung Lani dan Tam Sanga 2015 mengkaji tentang penyertaan ketua-ketua jabatan dalam pelaksanaan perancangan strategik sekolah di sekolah-sekolah daerah Pinetown. Manakala artikel kedua yang ditulis oleh Flora dan Jane 2013 pula mengkaji sejauh mana pelaksanaan perancangan strategik dijalankan oleh pengurus sekolah. Berdasarkan kepada kedua-dua artikel ini, tajuk yang akan saya bentangkan ialah amalan kolaborasi pentadbir dan pemegang taruh dalam perancangan strategik sekolah. Latar belakang kajian ini adalah untuk membincangkan amalan kolaborasi antara pentadbir sekolah dan pemegang taruh dalam melaksanakan perancangan strategik. Teori yang digunakan ialah teori kepimpinan partisipatif dan teori pengurusan partisipatif, manakala model yang dirujuk ialah model Dessler 1995. Kenyataan masalah membincangkan tentang pengurusan perancangan strategik yang tidak sistematik dalam kalangan pentadbir dan pemegang taruh sekolah, serta kurangnya amalan komunikasi dua hala telus dan berterusan dalam kalangan ahli mengakibatkan ketidaksamaan pendapat yang tidak selesai. Dapatan kajian pula mendapati segelintir pentadbir tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang meluas tentang perancangan strategik yang berkesan. Selain itu, pemegang taruh seperti ibu bapa tidak mempunyai pengalaman yang mendalam tentang pengurusan sekolah. Justru mereka tidak tahu bentuk sumbangan yang diperlukan oleh pihak sekolah dalam perancangan strategik. Kesimpulannya, pentadbir perlu memperkasakan amalan kolaboratif dengan menekankan penglibatan pemegang taruh dalam perancangan strategik sekolah kerana mereka semua mempunyai kepentingan untuk memastikan objektif serta matlamat sekolah tercapai sepenuhnya. Konsep perancangan strategik telah diperkenalkan oleh Amsoff pada tahun 1965. Beliau berpendapat bahawa konsep perancangan strategik harus digabungkan dengan analisis dalaman dengan melihat kesanggupan atau keupayaan syarikat dengan analisis persekitaran luaran iaitu menganalisis peluang dan ancaman atau dalam erti kata lain analisis SWOT. Dalam konteks sekolah, perancangan strategik adalah penggerak utama bagi menjayakan sesebuah institusi sekolah. Ia memerlukan sokongan serta kerjasama daripada semua pihak seperti guru besar dan pemegang taruh sekolah. Menurut Nurlita dan Muhammad Izham, perancangan strategik merupakan salah satu aspek yang diperlukan dalam menangani perubahan sesebuah organisasi. Amalan kolaborasi pula ialah pendekatan kerjasama strategik yang telah diiktiraf secara meluas dapat mengatasi kerumitan dan cabaran program pengajaran dan pembelajaran serta mencapai peningkatan kualiti pendidikan yang mampan. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Bahagian Sandakan JNJK 2010-2015 pernah merumuskan dalam pelaporan penaziran bahawa semua sekolah yang cemerlang berkait rapat dengan pengurusan dan kepimpinan berkesan. Pernyataan ini menguatkan lagi pandangan para pengkaji bahawa sekolah adalah bergantung kepada kemahiran guru besar untuk memimpin. Apabila suasana dan budaya kepimpinan tersebut mendapat sokongan kuat warga sekolah, maka sekolah mampu mencapai prestasi yang disasarkan. Dua teori digunakan dalam penulisan kertas konsep ini iaitu teori kepimpinan partisipatif dan teori pengurusan partisipatif. Menurut House dan Mitchell dalam kajian mereka pada tahun 1974, gaya kepimpinan partisipatif hanya wujud dalam organisasi yang mementingkan budaya komitmen dan prestasi tinggi seperti menggalakkan pemimpin dan pengikut mengadakan perundingan, bertukar pendapat dan membuat keputusan secara bersama. Gaya kepimpinan partisipatif dapat mempertimbangkan kehendak pekerja, mengambil berat kebajikan pekerja, di samping mewujudkan persekitaran kerja yang mesra, menghargai sumbangan pekerja, serta mampu menjadikan iklim kerja yang lebih menarik. Ia juga berfungsi sebagai pendorong kepada pekerja untuk melakukan perubahan kerja yang semakin baik. Kenyataan ini disokong oleh penulisan Ehigi dan Akpan 2001 serta Mullins 1996. Menurut Zairi pula, prestasi korporat boleh ditingkatkan. Selain itu, gaya kepimpinan partisipatif yang diamalkan secara teratur juga dapat meningkatkan sikap dan tingkah laku individu yang positif, terutama prestasi kerja kerana mereka lebih terlibat dalam projek dan keputusan.
Teori kedua ialah teori pengurusan partisipatif. Terdapat 5 elemen di dalam pengurusan partisipatif ini. Yang pertama, pengurusan maklumat. Satu gaya pengurusan partisipatif adalah penciptaan persekitaran tempat kerja di mana maklumat dikongsi dengan mudah dengan pekerja. Pendekatan ini memberikan ketelusan dalam semua aspek serta membolehkan komen, input dan cadangan ahli. Yang kedua, pengurusan mentoring dan latihan. Persekitaran kerja yang diselenggarakan secara partisipatif menyediakan latihan berterusan, pembangunan kemahiran, penggayaan profesional dan bimbingan kepada pekerja di semua peringkat. Pekerja digalakkan untuk berkongsi pengetahuan dan maklumat dengan matlamat menjadi tenaga kerja terlatih yang serba lengkap. Yang ketiga, pengurusan pengiktirafan. Satu lagi bentuk pengurusan partisipatif termasuk pekerja diiktiraf secara kerap untuk pencapaian dan sumbangan mereka. Pendekatan ganjaran direka untuk meningkatkan prestasi, mendorong pekerja dan memberikan pengukuhan positif untuk kerja yang dilakukan dengan baik. Pekerja juga berpeluang melihat bagaimana sumbangan mereka memberi kesan langsung kepada sesebuah organisasi dengan cara yang positif. Yang keempat, pengurusan pengajaran. Pengurusan partisipatif sering memaparkan komponen pengajaran di mana pekerja berpandu pada asas-asas proses membuat keputusan. Dengan menggunakan gaya pengurusan ini, para pekerja terus meningkatkan pengetahuan mereka tentang bagaimana organisasi beroperasi dan dapat membawa kemahiran yang sentiasa bertambah baik ke tempat kerja. Yang kelima, pengurusan keputusan membuat dikongsi bersama. Elemen ini melibatkan semua bentuk pengurusan partisipatif termasuk bentuk pengamailan keputusan bersama, tetapi gaya tertentu ini lebih mendalam. Di bawah pengurusan membuat keputusan yang dikongsi bersama, pekerja mengambil bahagian dalam kumpulan fokus, tinjauan lengkap serta mengambil bahagian dalam sesi brainstorming. Melalui pembacaan saya, model yang sesuai digunakan untuk pelaksanaan kolaborasi ini ialah model perubahan Dassler 1995. Terdapat 4 elemen yang menjadi fokus iaitu yang pertama, perubahan ke arah peningkatan. Apabila sesuatu perubahan dilaksanakan, ia akan memberi kesan kepada komponen tertentu dalam organisasi dalam usaha untuk meningkatkan komitmen dan produktiviti. Yang kedua, perubahan strategik organisasi. Perubahan dilakukan mengikut keadaan semasa dan melibatkan seluruh organisasi. Proses perubahan ini termasuk mendefinisikan semula peranan organisasi, perubahan struktur dan pembaikan strategi organisasi. Perubahan reaktif iaitu ada tindak balas segera. Tindak balas segera ini adalah daripada pihak berkepentingan terhadap perubahan yang dilakukan. Manakala yang keempat, perubahan akibat daripada jangkaan ataupun kesedaran. Proses keempat setelah berlaku tindak balas segera adalah akan ada perubahan untuk menambah baik bagi memastikan organisasi memperoleh manfaat kompetitif. Saya bahagikan kajian literatur kepada 3 bahagian iaitu perancangan strategik dalam pendidikan, amalan kolaborasi dan peranan pentadbir dan pemegang taruh. Menurut Chen et al. 2014, proses perancangan strategik dianggap sebagai alat dan garis panduan yang berkuasa untuk membantu institusi pendidikan membangunkan pelan strategik yang berkesan. Menurut Priambodo dan Hasanah 2021 pula, mereka menyatakan 3 kepentingan utama perancangan strategik sekolah iaitu peningkatan fasiliti dan infrastruktur sekolah, peningkatan kemasukan guru dan kaki tangan sekolah, peningkatan enrolment murid dalam tempoh 3 tahun pelaksanaan. Manakala menurut Justy, Laxi, Oppenheimer dan Boyce 2019 pula, pelan strategik yang berfokus dengan baik dengan input inklusif daripada semua pemegang taruh membantu sekolah memanfaatkan dan mungkin memperuntukkan semula sumber sedia ada untuk mencapai matlamat serta objektif rancangan. Amalan kolaborasi. Menurut Marjan dan Said 2012, amalan kolaborasi mampu meningkatkan pencapaian dan produktiviti yang lebih tinggi, hubungan yang lebih prihatin menyokong dan komited, kesihatan psikologi yang lebih tinggi, kecekapan sosial dan harga diri. Menurut Packard, Keller, Luder, Pastor dan Cruz 2021, kolaborasi yang baik antara sekolah dan ibu bapa boleh mewujudkan persekitaran yang menggalakkan kesejahteraan emosi pelajar serta kemahiran akademik mereka. Kajian daripada Vault dan Kratovitz 2021 pula merumuskan amalan kolaborasi ialah usaha bersama dilihat sebagai prasyarat utama untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Peranan pentadbir dan pemegang taruh. Menurut Business Mirror,
Hubungan yang sihat antara pentadbir dan pemegang taruh adalah penting kerana menggalakkan kerjasama dan memberi kesan positif kepada pelajar. Nurul Huda dan Azima menerusi kajian mereka menyatakan faktor mempengaruhi sesuatu kejayaan ialah komunikasi dua hala yang jelas. Kajian Kasan, Haji Mazuki dan Yunus 2013 pula mendapati faktor pengetua sebagai penyumbang kepada keberkesanan sekolah adalah tinggi menerusi kajian yang dilaksanakan. PIBG sekolah seharusnya menjadi rakan kongsi sekolah untuk meningkatkan kualiti sekolah. Dapatan kajian. Artikel 1. Objektif kajian ini ialah untuk meneroka penglibatan serta pengalaman ketua jabatan dalam perancangan strategik sekolah. Terdapat 5 elemen diketengahkan oleh pengkaji iaitu elemen 1, pengalaman ketua jabatan terhadap penglibatan dalam perancangan strategik. Dapatan daripada maklum balas ketua jabatan mencadangkan bahawa mereka semua terlibat dalam perancangan strategik sekolah mereka. Elemen kedua, sejauh mana tahap penglibatan ketua jabatan dalam perancangan strategik. Responden memberikan maklum balas mereka terlibat dari awal sehingga akhir perancangan strategik sekolah. Namun berdasarkan maklum balas yang diberi juga, terdapat segelintir ketua jabatan tidak dapat menerangkan bagaimana mereka terlibat dalam perancangan strategik sekolah. Untuk elemen ketiga, iaitu pengaruh penglibatan ketua jabatan mengenai amalan pengurusan harian pula, responden menyatakan penglibatan mereka penting kerana mereka telah diberi kuasa dan boleh memastikan sekolah berada pada landasan yang betul. Elemen keempat, faedah melibatkan ketua jabatan dalam perancangan strategik. Responden menyatakan ketua jabatan mempunyai sikap kepimpinan semula jadi. Oleh yang demikian, mereka boleh menghasilkan perancangan strategik yang baik untuk sekolah. Elemen kelima, peranan pengetua dalam menggalakkan penglibatan ketua jabatan dalam perancangan strategik di peringkat sekolah. Untuk elemen ini, ketua jabatan menyatakan pengetua bekerjasama dengan baik dan melibatkan semua ketua jabatan dalam perancangan strategik sekolah. Objektif kajian artikel kedua ialah penulis mengkaji bagaimana pelbagai pihak berkepentingan di sekolah terlibat dalam perancangan strategik. Elemen pertama, guru sekolah dan pentadbir yang terlibat aktif tidak menghadapi masalah. Tetapi berbeza tanggapan dari pihak ibu bapa dan guru yang tidak dilibatkan. Elemen kedua, penglibatan pihak yang arif adalah perlu, namun ini akan mewujudkan keciciran maklumat akibat tiada perbincangan secara menyeluruh untuk semua ahli. Elemen ketiga, setiap ahli mempunyai peranan tertentu di dalam organisasi. Oleh itu, secara asasnya, mereka akan menjalankan bidang tugas mereka. Elemen keempat, 3 faktor yang memudahkan penglibatan pemegang taruh ialah komunikasi dua hala berkesan, penglibatan semua pemegang taruh dan diberikan penghargaan atas sumbangan. Elemen terakhir, 7 faktor yang menghalang penglibatan pemegang taruh dinyatakan dalam kajian ini. Saya ringkaskan, pelan strategik tidak dipahami, kurang pengetahuan, kurang persediaan, kurang kefahaman, penglibatan yang tidak menyeluruh dari semua pemegang taruh, kekangan bahasa dan sikap pemegang taruh itu sendiri. Perbincangan dapatan kajian. Artikel 1, dapatan kajian merumuskan bahawa semua ketua jabatan terlibat dalam perancangan strategik sekolah mereka. Pengkaji juga menyatakan ketua jabatan faham akan kepentingan melaksanakan perancangan strategik di sekolah. Namun demikian, penglibatan mereka tidak menyeluruh dan ini tidak selari dengan teori kepimpinan partisipatif. Menurut Lambi 1998 dan Terlo 2003, perancangan strategik adalah fungsi utama kemenjadian sekolah. Artikel 2. Penglibatan pemegang taruh meningkatkan kerjasama dan kerja berpasukan dalam kalangan mereka untuk menghasilkan pelan strategik yang dirancang. Pemegang taruh menjalankan tugas secara berasingan, oleh itu ini tidak selari dengan teori pengurusan partisipatif. Amalan kolaborasi harus diamalkan kerana ini membantu pemegang taruh untuk terlibat secara aktif dalam proses perancangan strategik. Isu-isu di Malaysia. Saya bahagikan kepada 3 bahagian. Kemahiran dan keberkesanan pengurusan pentadbir, saya ringkaskan isu yang timbul ialah komunikasi dua hala yang tidak jelas, pihak atasan tidak mengambil tahu tentang aspek keperluan dan kehendak pekerjanya, serta kepimpinan autokratik di mana pemimpin tidak menerima pendapat pemegang taruh. Isu kedua, penglibatan pemegang taruh.
Yang pertama, guru-guru tidak berminat untuk terlibat kerana pengurusan pelbagai dokumentasi dan mengambil masa. Yang kedua, amalan pentadbir yang dilihat tidak melibatkan guru dalam perancangan strategik sekolah. Yang ketiga, ibu bapa kurang terlibat kerana perlu bekerja serta sikap ibu bapa yang suka menuding jari. Isu dari aspek pengalaman pentadbir dan pemegang taruh. Yang pertama, guru besar baharu kurang berpengalaman dalam menguruskan perancangan strategik sekolah. Akibatnya, guru serta pemegang taruh yang lain mengambil sikap tidak indah ke arah menjayakan keberkesanan sekolah. Yang kedua, guru-guru yang kerap bertukar mengganggu proses pengurusan sekolah. Dan yang ketiga, ibu bapa yang kurang berpengalaman dalam tata cara pengurusan peringkat sekolah kerana bukan ahli aktif dalam bidang tersebut. Implikasi terbahagi kepada tiga bahagian iaitu dasar, latihan dan amalan. Implikasi kepada dasar dari sudut top-down. Yang pertama, memenuhi hasrat PPPM kelima, iaitu anjakan kelima khususnya adalah untuk memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang kedua, memenuhi hasrat PPPM ke-9, iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Dan yang ketiga, memenuhi hasrat Sustainable Development Goals ke-4, selangkah lebih maju ke arah mencapai elemen tersebut. Implikasi kepada dasar dari sudut bottom up, membantu memahami keperluan guru dan pemegang taruh sekolah. Implikasi terhadap latihan pula memperkasakan dan memberikan fokus kepada pentadbir dan guru dalam kemahiran merangka, merancang serta bekerjasama menyediakan modul perancangan strategik sekolah yang memaksimalkan penglibatan semua orang. Yang terakhir sekali ialah implikasi terhadap amalan. Ia memacu proses perancangan yang efektif sekiranya semua ahli mengamalkan sikap bekerjasama dalam proses penyediaan perancangan strategik sekolah. Kesimpulan, dapat dirumuskan amalan kolaborasi mampu meningkatkan prestasi sekolah secara efektif melalui kepimpinan dan pengurusan partisipatif serta pelaksanaan perubahan berdasarkan model Dassler. Amalan kolaborasi memberikan ruang dan peluang penglibatan sama rata kepada semua warga sekolah dan pemegang taruh. Oleh yang demikian, pemimpin sekolah serta pemegang taruh memainkan peranan penting dalam memastikan objektif yang ingin dicapai terlaksana secara optimum. Tambahan lagi, semua pihak perlu mengamalkan sikap terbuka, mengamalkan komunikasi dua hala berkesan dan bersedia untuk menerima sebarang perubahan kerana amalan kolaborasi dilihat memberikan implikasi positif kepada semua pihak seperti KPM, warga sekolah dan ibu bapa. Berikut merupakan rujukan yang saya gunakan di dalam penulisan kertas konsep ini. Sekian, terima kasih.